Makin lama aku dah makin biasa jadi suri rumah ni. Bukannya susah sangat. Masak pun aku dah okey dah. Silap-silap, aku lagi terror dari Suria. Aku ingat lagi masa aku kecil-kecil. Mak aku banyak kali suruh aku buat kerja tu, kerja ni. Macam-macam dia suruh aku buat, tapi aku malas. Sekarang ni, aku pula yang kena ajar anak-anak aku. Suria pun ni sibuk. Dia tak ada masa nak tolong ajar anak-anak aku ni. Tapi tak apa. Anak-anak aku mesti boleh fahamnya. Alia, dia tulis apa lagi tu? Tumis bawang hingga garing. Lepas tu masukkan air dan sebut kurma. Papa, tu kuali tu berasap, Papa! Ha! Papa! Ayam dah hilang! Ha! Bibi! Ya. Okey, Yaina, setidak-tidaknya dia cuba usaha tu yang kita ambil kira. Betul. Itu dia sedotan dari drama Mr. Mama. Okey, sebagai permulaan, sebagai gambaran topik yang kita nak bincangkan tengah hari ini iaitu tentang didik anak lelaki. Betul tu. Didik anak lelaki. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, ada tak perbezaan untuk mendidik anak lelaki dan juga untuk mendidik anak perempuan? Kalau ada, apakah ia? Dan apa pula perkara-perkara yang tidak seharusnya kita didik anak lelaki kita secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk itu, jom kita perkenalkan tetamu yang sudah pun ada berada bersama dengan kita di studio sekarang ini. Kita bersama dengan Encik Zaid Mohamad selaku perunding motivasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 tahun tak datang studio dah lebih kurang campur tolak lebih kurang 2 tahun. Selalu kita jumpa dalam talian. Encik Zaid. Terima kasih kerana bersama Sama-sama. kita. Terima kasih jemputannya. Okey, dan kita juga bersama dengan Puan Adwa Nadirah Jamaluddin yang merupakan tenaga pengajar peribadi yang mana sekejap lagi Puan Adwa akan berkongsi dengan kita tentang bagaimana cara beliau mendidik anak-anak lelaki beliau. Okey? Kena Puan ada Adwa taktik kan? Betul. Assalamualaikum Puan Adwa, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat Alhamdulillah. Hai. Alhamdulillah. Anak-anak kat mana tu? Anak-anak dekat bawah sebab yang anak kedua tu positif. Ya Allah. Jadi kami kena kuarantin di rumah. Baik, semoga cepat sembuh. InsyaAllah, amin. Terima kasih. Okey, baik. Okey, kita nak mulakan perbincangan kita pada hari ini. Mungkin soalan pertama kita boleh ajukan kepada Encik Zaid lah. Encik Zaid, kalau kita bercakap tentang nak mendidik seorang anak, tidak kiralah lelaki ke perempuan, menuntut tanggungjawab dan juga komitmen yang cukup tinggi. Orang kata nak melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Dan ibu bapa ni juga bertanggungjawab untuk mencorak kehidupan, karakteristik peribadi anak-anak itu. Sebagai permulaan Encik Zaid, ada beza ataupun tidak sebagai seorang ibu bapa dalam kita ingin menyantuni anak lelaki dan juga anak perempuan dan mendidik mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua. Okey, memang ada anak Allah Subhanahu taala dah jadikan lelaki dan wanita ni sebagai pelengkap, bukan bersaing tapi lebih kepada melengkapi di antara satu sama lain. Jadi sememangnya adalah kelebihan lelaki, kekurangan lelaki, kelebihan wanita, kekurangan wanita. Jadi kita sebagai ibu bapa memang kena fahamlah benda tu. Tak boleh nak pukul rata sama didik anak lelaki, anak perempuan tak sama. Yang menjadi masalah sekarang ialah anak-anak kita dia tak ikut apa kita, dia tak dengar apa kita cakap, tapi dia akan ikut apa kita buat. Itu yang menjadi masalah sebab kita ni kadang ibu bapa kita lebih suka mengarah, lebih suka menyuruh kan, pergi buat tu, pergi buat ni, tapi kita sendiri tak buat. Betul. Jadi masalah lah. Jadi anak tengok ayah asyik suruh je, tak buat pun, lama-lama dia akan ikut perangai tu, dia akan ikut perangai macam mengarah-ngarah kan. Jadi itu antara benda yang benda paling penting lah ibu bapa kena ingat lah. Dah banyaklah benda ni dalam kehidupan kita. Contoh masa kita memandu, masa kita berinteraksi dengan orang lain kan, gaya bahasa kita macam mana, kalau mulut tu sama laju dengan dengan speed kat depan tu, biarlah anak-anak dia perhati je, dia akan tengok kan. Dan saya teringat satu iklan yang pernah viral juga tentang apa yang dikatakan oleh Encik Zaid tadi, yang mana
learning through action. Yang mana anak-anak ni dia absorb seperti sponge apa yang mereka lihat dan itulah didikan yang mereka terima. Ya, bila dinasihat itu tak didengari kan, tapi apa yang kita buat ni itu terus ditiru pula. Okey, dan sebelum kita nak selesaikan apa-apa permasalahan untuk mendidik anak lelaki ni, kita nak tahu cabarannya dahulu. Kalau boleh Puan Adwa kongsikan berdasarkan pengalaman, apa antara cabarannya sebenarnya untuk membentuk ataupun mendidik anak lelaki, Puan Adwa? Okey, baik, terima kasih. Okey, saya tak nafikanlah zaman sekarang ni memang terlalu mencabar kan dengan teknologinya, dengan macam-macam lah pengaruh media, pengaruh kawan-kawan semua. Jadi memang cabaran tu tetap ada, tapi kita sebagai parent mesti kena take note lah tentang cara-cara nak mendidik anak lelaki tersebut. Cabaran ni memang macam anak saya yang sulung baru 7 tahun dan yang kedua tu baru 5 tahun, yang lelaki, dua-dua lelaki. Memang kadang-kadang kita suruh buat kerja pun memang take time lah jugalah kan, nak ambil nak buat kerja boleh tapi ambil masa. Okey, dia punya sekejap. Okey, contoh cakap macam, Along tolong mami tolong basuh pinggan ke apa, kejap. Tapi ambil masa lama sangat. So nak tak nak kita kena ajak dia dan sama-sama kita buat dulu. Kita ajak dia, Along jom tolong mami basuh pinggan. Kita tarik tangan dia, kita letak dekat sinki, kemudian dia boleh tolong. Kita tak boleh macam okey Along tolong ni tak boleh sebenarnya. Macam coach saya sendiri cakap tadi kan, anak lihat apa yang mak dengan ayah buat, so dia tengok. Kalau kita cakap okey Along pergi solat ke, contoh kan solat. Kita tak solat. Lepas tu dia kata macam mana nak solat kalau mami pun tak solat kan. So kita lah sendiri yang memainkan peranan. Kita tak boleh nak terus cakap. Kita kena buat juga. Ajak sekali. Kita pun buat sama-sama lah. Macam tu. Hawa, kalau kita tengok dua ketul ni geram pula lipat kain. Bagus, cute Ni dah. Along dan Angah. Ya, ada Nama mereka siapa kalau boleh kongsikan? Apa? Nama mereka siapa kalau boleh kongsikan? Nama Alungnya Arik Muhammad. Arik Muhammad. Nama yang Angah tu Afi Muhammad. Okay. Arik dan juga Afi. Arik dan juga Afi. Dan kalau boleh Puan kongsikan juga kan, Puan Adwa ada 3 orang anak, betul? Ya, saya betul. 2 lelaki, seorang perempuan. Seorang perempuan. Perempuan tu baru 11 bulan. Oh, kecil lagi, baby girl. Kecil lagi. Okey, Puan, kalau Puan sendiri rasakan, adakah lebih sukar untuk mendidik anak lelaki ataupun sebenarnya lebih sukar untuk mendidik anak perempuan? Macam mana sebenarnya kita nak tackle cara terbaik untuk kita menyelami kedua-dua perbezaan jantina ni? Okey, sebenarnya benda ni dia sebenarnya simple je sebenarnya. Kita ikut je cara Nabi Muhammad SAW dia ajar anak dia. Okey, Nabi Muhammad dia bahagikan kepada 4 fasa. Nak mendidik anak tu ada 4 fasa. Yang fasa pertama ialah pada umur 0 hingga 6 tahun. 0 hingga 6 tahun tu macam mana? Kita kena mengajak dengan cara kita kena ajar dengan kasih sayang. Kasih sayang, kemudian sama ratalah keadilan antara anak-anak yang kita ada. Kemudian pada fasa ni sebenarnya tak boleh rotan sebenarnya. Tak boleh rotan. Tak boleh rotan. Okey. Fasa yang boleh rotan adalah pada umur 10 tahun. 10 tahun kita baru boleh rotan anak sebenarnya lah. Tapi biasalah kita sebagai ibu kadang-kadang dah tersilap kan. Tapi tak apa, kita boleh minta maaf lah dengan anak kalau kita dah tersilap tu kan. Okey. Kemudian fasa yang kedua ialah pada 7 hingga 14 tahun. Okey, pada fasa ini kita kena didik tentang disiplin dan tanggungjawab. Baik. Tanggungjawab. Maksudnya tanggungjawab, kenapa dia kena disiplin dan tanggungjawab? Sebabnya kita tahu anak lelaki ini adalah yang seorang pemimpin bagi seorang wanita, iaitu yang ketua keluarga kan. Pemimpin semua adalah lelaki. Okey, kemudian fasa yang ketiga adalah pada umur 15 hingga 21 tahun. Yang mana pada fasa ketiga ini kita tak boleh nak didik macam fasa pertama dengan fasa kedua, tapi kita didik cara berkawan. Kita berkawan, maksudnya bila anak duduk sebelah kita bersantai-santai, borak-borak, borak-borak dengan cara yang lembut lah. Lepas tu kemudian kita boleh menjadi pendengar yang setia kepada anak. Okey, dan kemudian pada fasa 21 tahun dan ke atas, yang ini kita tak boleh dah nak guna boleh guna kasih sayang, tapi kita lebih kepada memberi 100% kepercayaan kepada anak. Dah dewasa. Sebab anak tu dia dah dewasa kan, 21, takkanlah dia nak macam berkepit dengan mak dia lain lagi kan. So kita boleh bagi kebebasan, tapi kita kena pantau jugalah keadaan anak tu sendiri. Macam tu.
Kalau dengar apa yang Puan Adwa kongsi itu tadi kan, memang sebenarnya nak mendidik anak ni bukan satu perkara yang mudah. Daripada lahir, malah daripada dalam kandungan lagi, sehinggalah mereka melalui fasa-fasa kehidupan yang berbeza tu, ada teknik, ada caranya yang berbeza. Dan bagi saya kan, teknik ini akan jadi lebih berkesan kalau ada kerjasama antara kedua-dua ibu bapa. Tak boleh nak salah seorang saja, ibu saja ataupun bapa saja. Okey, sebelum kita nak tahu macam mana kedua ibu bapa ni sangat penting untuk mendidik seorang anak lelaki, kita nak saksikan dulu laporan yang disediakan oleh penolong penerbit kita hari ini, Ain. Jom kita saksikan. Sama seperti anak perempuan, anak lelaki juga memiliki keistimewaannya yang tersendiri. Lebih-lebih lagi, bagi ibu yang dianugerahkan anak lelaki yang ramai, tentunya satu kelebihan. Pun begitu, jangan pula dibezakan cara asuhan anak lelaki dan perempuan. Didikan yang sama rata perlu diterapkan sedari kecil lagi. Mentaliti bahawa hanya perempuan sahaja yang sesuai ke dapur dan diajar untuk mengetahui asas kemahiran rumah tangga sejak dari kecil lagi masih wujud dalam masyarakat kita hingga ke hari ini. Bukan setakat kemahiran asas hal menguruskan diri dan rumah, disiplin, sasiah diri serta nilai hormat menghormati antara satu sama lain juga wajar diterapkan. Malah, ada juga yang turut memanjakan anak lelaki membesar tanpa ilmu menguruskan kerja rumah sehingga akhirnya mewujudkan resiko lahirnya lelaki yang mengharapkan layanan seperti raja apabila meningkat dewasa kelak. Merekalah juga anak yang bakal menjaga ibu bapa apabila mereka sudah tua dan uzur. Mereka jugalah yang akan memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga, seorang suami dan juga ayah. Maka jelas, keseimbangan didikan awal anak-anak bukan membezakan anak lelaki dan perempuan serta tugas yang mereka harus lakukan. Ianya wajar diasuh dengan sama rata. Persoalannya, apakah cara yang terbaik buat ibu bapa di luar sana bagi mendidik anak lelaki dan bagaimanakah cara mengubah persepsi masyarakat tentang peranan anak lelaki di rumah? Okey, kita bercakap tentang membesarkan seorang hero ataupun anak lelaki yang suatu hari nanti akan menjadi ketua keluarga dan akan menjaga ibu bapa mereka. Dan pastinya untuk membesarkan mereka mencabar, tetapi kalau dilakukan dengan sebaik mungkin, kerjasama ibu dan juga bapa memang membuahkan hasil. Memang worth it. Dan apabila tadi dikongsikan oleh Puan Adwa tentang fasa-fasanya. Okey, kita dengar seperti mudah. Tapi bagi saya, kena ada kerjasama daripada bapa dan juga ibu khususnya. Komen Encik Zaid. Sangat betul lah. Sebab kedua-duanya saling melengkapi. Cara ibu dengan ayah memang berbeza. Ayah ni kadang-kadang dia kurang sikit perkataan dia. Tapi lebih kepada action. Kalau dia marah pun dia tunjuk tangan je kot agaknya kan. Tidak marah sangat. Tapi kepada ibu lebih kepada banyak bercakap, banyak interaksi. Ibu lebih kepada emotional support, sokongan emosi. Sebab tu kadang-kadang kalau nak marah anak tak boleh dua-dua lah. Seorang kena ambil giliran lah. Dan dua-dua kena backup each other lah. Tak boleh bercanggah sangat, takut anak keliru. Tapi bila macam kita tengok gambar tadi, anak lelaki, kadang-kadang kita tengok anak lelaki ni macam kena kental, tak boleh luahkan perasaan. Pada saya itu pandangan yang salah. Sebab mereka pun ada juga. Kadang-kadang masyarakat kita tak nak tengok anak lelaki menangis kan. Tak nak tengok anak lelaki macam apalah kamu ni lemah sangat kan. Sebenarnya tak betul lah cara tu saya rasa. Sebab mereka perlu ada sokongan emosi. Jadi banyak ibulah yang akan memainkan peranan tersebut. Tapi ayah bagi panduan lah. Bagaimana nak tangani kehidupan seharian kan. Berlemah lembut dengan adik-beradik dan contohnya. Banyaklah kalau saya boleh ringkaskan, mendidik anak lelaki ni ada kena terap dua benda lah. Baik. Iaitu hormat dan tanggungjawab. Kena ada dua-dua tu. Dan insyaAllah kalau boleh kita huraikan sikit lah apa tu kan nanti. Boleh. Dan menarik juga apa yang Cik Zaid katakan tadi, iaitu tak bagi anak lelaki menangis dan tunjuk emosinya sama sekali adalah antara 5 kesalahan terbesar dalam mendidik anak lelaki. Dan antara yang saya boleh kongsikan juga ditulis dalam laporan ini adalah ingat emosi anak lelaki lebih kuat daripada anak perempuan. Manakala kajian menunjukkan otak bayi lelaki lebih terkesan dengan tekanan ibunya ataupun maternal depression di dalam rahim dibandingkan dengan bayi perempuan.
Dan yang paling penting kan, mungkin ini juga dapat menarik minat dan perhatian anda yang sedang menonton sekarang ni. Dikatakan, ingat kemas rumah dan kerja rumah bukan tugas anak lelaki. Anak lelaki atau perempuan, dua-duanya wajib dilatih untuk membuat kerja rumah sejak daripada kecil. Ya, Ini betul. juga sebenarnya yang kita saksikan dalam paparan sebentar tadi, yang mana dia tertulis dalam laporan tu, dia kata kita perlu galakkan anak-anak kita, tak kisahlah lelaki ataupun perempuan, untuk melakukan kerja rumah bersama-sama. betul. Untuk ajak mereka masuk ke dapur juga bersama-sama. Lipat kain juga bersama-sama. Jangan agihkan tugas mengikut jantina. Mengikut jantina. Apa pendapat Cik Zaid? Betul, saya setuju sangat. Kalau kita tengok secara common sense pun, kita hidup, kita nak makan, kita nak pakai baju kan. Surviving skill. Surviving skill kena ada. Dan ini kena pandai lah. Dan kena dilatih dari kecil lah. Jangan kita membuat stereotip. Ke dapur kerja perempuan saja, lipat kain, basuh baju semua kerja perempuan saja. Tak. Mungkin kecil kita bantulah. Tapi bila mereka besar, sekolah macam fasa ketiga tadi yang Puan Adwa sebut kan, remaja kan, dah boleh buat sendiri dah. Tak payah dah kita basuh baju mereka sebagainya. Sebab ini melatih tanggungjawab tadi. Melatih tanggungjawab. Kalau kita tak ajar benda tu, mereka tak erti. Dan saya bersyukurlah isteri saya memang latih anak-anak kami macam tu. Dan mereka boleh buat sendiri, masak nasi ke apa-apalah. Sampai masak pun mereka boleh buat sendiri. Dan saya sebagai seorang ayah, bila anak saya mendirikan rumah tangga, saya akan rasa malu kalau anak lelaki saya tak mampu buat tu semua. Tak biasa tu buat kerja rumah kan. Rasa macam kita gagal mendidik anak-anak kita. Kita kena ada perasaan sebegitulah agaknya. Supaya kita sendiri sebagai ibu dan ayah pun kita ada vision yang jauh. Supaya anak lelaki kita tu, saya pernah terbaca satu artikel, ada seorang lelaki ni, husband lah, suami, kononnya dia hantar gambar seksi kepada isteri dia. Orang semua ingat, alamak apalah gambar yang dia nak hantar kan. Tak sesuai. Rupanya apa? Rupanya gambar dia basuh pinggan. Itu seksi. Gambar dia mop lantai. Gambar Seksi kan? Another level. Menarik. Betul juga apa yang Cik Zaid cakap tadi kan. Biasanya kalau nak mendirikan rumah tangga ni kan, kita selalu cakap, wah, bakal isteri ni reti masak ke tidak? Kan? Bakal isteri ni pandai kemas rumah Checklist, ke tidak? Tak pernah orang bertanya, bakal suami ni pandai masak ke tidak? Bakal suami ni pandai mengaji, boleh jadi imam, boleh Kan? memimpin Itu ataupun sepatutnya itu tidak? soalan kita tanya kan. Kita selalu tanya, fokusnya adalah kepada anak perempuan, kerana itu yang mencerminkan didikan yang diterima oleh anak perempuan. Tapi betul. sekarang ni mungkin tabu ini perlu diubah persepsi. Betul. Dah 2022 dah. Betul. Dan Time to change. itu juga tujuan kita nak bincangkan tentang perkara ini kan. Kita nak ubah ataupun shift persepsi itu. Okey, baiklah. Dan tadi sebenarnya tadi Cik Zaid ada sebutkan tentang sokongan emosi, dan dalam masa yang sama sebagai seorang bapa, kita fikir ke jauh. Kita bukan setakat sekarang ni, bukan nak manjakan sekarang ni saja. Jadi kita nak tanya pendapat Puan Adwa sendiri kan. Kita, sebagai seorang ibu, pastinya rasa kasih dan sayang terhadap anak-anak ini ada. Tapi dalam masa yang sama, macam mana kita nak seimbangkan manjakan anak, dalam masa yang sama kita nak membesarkan seorang anak lelaki yang ada value ataupun kualiti dalam diri mereka. Okey, baik. Benda ni sebenarnya atas ibu bapa sendirilah. Kan, pendidikan kita, macam mana kita corak anak kita, okay, macam mana kita didik anak-anak kita tu. Sebab kita lah, ibu bapa sebenarnya adalah pengaruh utama, pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan anak-anak. Okay, sebab anak-anak akan tengok apa yang kita buat. Kemudian kita didik baiklah anak tu. Tapi kalau kita didik buruklah anak tu sebenarnya. Betul. Jadi kita kena kita kena bagi guide panduan kan. Kemudian kita kena guna intonasi lah, macam untuk fasa-fasa anak-anak yang kecil ni, intonasi dia tu jangan terlalu macam keras kan. Marah-marah boleh marah, tapi macam jangan terlalu marah lah. Sebab kadang-kadang bila kita terlalu marah, risau bonding dengan anak tu, bonding dengan anak tu akan terlalu jauh sebenarnya. Baik, betul. Saya setuju dengan setiap apa yang dikatakan oleh Puan Adwa dan juga Encik Zaid kita. Dan sekarang ni kan, Hawa, kita nak dengar juga pendapat orang ramai tentang apa sebenarnya mereka rasakan tentang topik kita pada hari ini, iaitu didik anak lelaki. Mungkin ada tips berguna dari penonton kita? Jom kita saksikan. Anak-anak lelaki ini kena juga sekali dengan adik-beradik lain dan ibu bapa untuk melakukan semua tanggungjawab dalam rumah. Dia sebenarnya mula di rumah. Dan kalau kita dengar cerita-cerita di luar,
bagaimana lelaki tak bertanggungjawab ini semua. Jadi kalau kita dah tahu, kita sebagai isteri dan bakal ibu especially kena take note, and kita sendiri kena tanamkan sifat dalam diri kita yang anak lelaki atau anak perempuan mesti dipupuk dengan rasa tanggungjawab itu daripada kecil. Pada pendapat saya, anak lelaki ni memang perlu ada asas untuk buat kerja-kerja rumah lah, kerja rumah tangga. Contoh macam paling kurang pun seminggu sekali kita kena ajak dia juga masak. Macam saya pun dulu kalau nak pandai masak pun kita kena belajar daripada orang tua. Kalau orang tua tak belajar, tak ajak kita, benda tu dia lambat sikit nak dapat. Okey, saya memang mengasah ataupun mendidik anak-anak saya dari kecil untuk membantu saya melakukan kerja-kerja rumah walaupun anak lelaki. Dan saya didik seawal umur 2 tahun. Di mana pada umur 2 tahun, anak saya dia dah boleh membantu saya. Seterusnya saya dah asuh dengan cara untuk menggunakan washing machine dan menyedai pakaian sendiri. Walaupun belum mencapai kualiti yang kita kehendaki, tetapi sekurang-kurangnya mereka faham kata tanggungjawab untuk menguruskan rumah adalah tanggungjawab semua ahli keluarga, bukan hanya ibu dan juga anak-anak perempuan. Tak kisahlah anak lelaki ke anak perempuan, semuanya kena perlu ada untuk terapkan nilai-nilai yang baik. That means bila dia berada di situasi seorang, dia perlu berdikari. Dia contohnya ketiadaan ibu bapa tadi, dia boleh buat apa, contoh perkara-perkara yang saya sebutkan. Contohnya memasak, dia boleh memasak walaupun dia lelaki. Itu dia pendapat orang ramai yang saya kira ini jugalah apa intipati yang kita bincangkan pada hari ini. Kita nak menarik minat dan perhatian anda semua untuk mendidik nilai-nilai murni dalam diri anak-anak lelaki kita dari mereka kecil supaya mereka membesar nanti mereka akan menjadi lelaki yang budiman, yang gentleman. Dan ini juga yang saya nak tanya kepada Encik Zaid. Bila kita bercakap tentang budiman ataupun gentleman, kita akan jumpa perkataan chivalry. Dalam bahasa Inggerisnya chivalry. Yang mana maksud chivalry adalah man behaving courteously toward women menurut vocabulary.com. Dan ini sebenarnya yang kita nak kongsikan pada hari ini. Hala tuju kita adalah pendidikan awal untuk anak-anak lelaki ini adalah untuk membentuk jati diri dan peribadi mereka yang budiman, yang gentleman apabila mereka dewasa nanti. Betul, saya suka sangat perkataan tu sebenarnya. Memang saya selalu pun gunakan untuk bagi panduan kepada diri saya sendirilah sebagai seorang ayah dan isteri saya. Sebab kita nak target utama kita. Kami berdua berbincanglah apa target utama kita anak kita. Oh, rupanya kita nak anak lelaki kita jadi lelaki yang budiman, yang gentleman. Tiba-tiba dia buka ruang. Dia kata, oh, orang gentleman ni macam mana dia hormat wanita kan. Dia hormat adik-beradik, dia hormat orang tua. Tolong buka pintu tanpa kalau buka pintu, kita ajar. Benda ni kita ajar. Saya selalu kalau anak saya jalan depan ke apa, saya kata, Adam, pergi tolong buka pintu dekat uncle tu. Dia pergi buka. Lama-lama saya tengok dia buat sendiri. Tak perlu saya suruh lagi. Benda kecil-kecil. Betul. Ya? Dia melatih, sebenarnya melatih jiwa dia. Dan saya tertarik ada satu konsep yang dibawa oleh Dr. Ha. Dr. Ha tentang pendidikan seksual. Dr. Ha kata, anak lelaki kita tu, kita latih dia jadi gentleman, jadi budiman. Biarlah mak dia tu jadi wanita pertama yang dia pimpin tangan. Oh, hebat. Goosebumps. Goosebumps kan. Saya pun tengok, wow, ini sangat hebat. Maknanya kita melatih dia menghormati wanita. Supaya tidak menggunakan wanita itu sebagai objek. Dan bila dia ada perasaan ni, dia nak tengok wanita dalam bentuk tidak sesuai, dia akan rasa timbul. Dia kata, apa perasaan kalau orang tengok mak aku, orang tengok adik aku, orang tengok kakak aku kan. Dia timbul perasaan ni. Jadi dia secara tak langsung dia jadi protection pula kepada adik-beradik dia, kepada mak dia dan sebagainya. Inilah bagi saya budiman ataupun gentleman tu dalam yang sebenar-benarnya. Dia menjadi nilai yang tinggi macam Hawa sebut tadi. Kalau ini menantu idaman lah. Beratur lah orang nak. Tapi vocabulary.com tu kata chivalry is a lost art already. Dia macam dah tak ramai sebenarnya dalam kalangan lelaki yang memiliki kualiti ini. Jadi mungkin kepada anda yang sedang menonton wanita hari ini, kita mula serapkan dan terapkan nilai-nilai budiman ni dalam diri anak-anak kita sejak mereka kecil lagi. InsyaAllah. Dan poin kedua pula, apabila kita lihatkan
okey, didik anak lelaki ni bukan setakat dari segi fizikalnya, buat kerja rumah dan sebagainya, tapi lebih kepada okey, ada sifat kasih sayang, ada rasa sensitifnya di situ dan pandai juga menjaga orang lain. Betul. Bukan dari segi fizikalnya lah kan, tetapi dari segi emosinya juga, supaya membesar nanti dia hormat wanita di sekelilingnya dan pastinya bermula di rumah juga, seperti yang dikatakan oleh Encik Zaid sebentar tadi. Pendapat Puan Adwa? Okey, saya memang betul lah. Saya sokong 100% apa yang Coach Zaid cakap tadi. Jadi macam saya pun, kadang-kadang kita pun terkasar kan. Terkasar dengan pasangan, terkasar. Kadang-kadang anak pun boleh tengok sebenarnya benda tu. Jadi bila kita dah terkasar tu, kita bolehlah cepat-cepat minta maaf kan. Kita cepat-cepat macam nak patah balik tak boleh, tapi macam ibarat macam itulah, kita patah balik lah supaya anak tak nampak lah benda tu berlaku, tapi walhal dah berlaku kan. Jadi sebenarnya kita lah daripada diri pasangan masing-masing, macam mana mak ayah tu melayani pasangan, begitu jugalah anak-anak buat ke depan. Sebab otak anak-anak ni dia cepat tangkap sebenarnya. Apa yang dia nampak, dia cepat tangkap sebenarnya. Kadang-kadang bila kita cakap macam jangan, dia sebenarnya memang nampak macam okey, jangan mandi lewat malam, contoh. Dia nampak perkataan tu mandi lewat malam, tapi sebenarnya tak ada salah pun kalau kita cakap jangan tu. Tapi kita kena sampaikan dengan sebab-sebab. Jangan ada sebab-sebab dia sendiri macam tu. Itulah Hawa, kita ni kan macam saya dah mendirikan rumah tangga tapi belum lagi mempunyai zuriat. Hawa pula belum mendirikan rumah tangga. Dan saya kira ini adalah antara input dan ilmu yang berguna juga buat kami dan juga anda semua yang sedang menonton sekarang ni. Tadi kita ada cakap jangan ada bezakan dari segi layanan terhadap anak lelaki dan anak perempuan, khususnya dalam pembahagian kerja rumah. Jangan agihkan tugas mengikut jantina. Tetapi dalam sesetengah perkara pula Encik Zaid, perlu ada perbezaan ini juga dalam kita mendekati anak lelaki dan juga mendekati anak perempuan. Mungkin Cik Zaid di hujung perbincangan kita ni boleh rangkumkannya. Boleh. InsyaAllah. Ya, memang ada perbezaan sebab kita faham konsep keadilan tu lah. Bukan maknanya sama rata. Tetapi meletakkan sesuatu di tempatnya. Contohnya kalau anak perempuan, kita kena lebihkan sedikit dari segi kehormatan dia. Menjaga kehormatan dia. Kan? Kalau dia dah besar sikit, tak bolehlah nak sama bergaul dengan sepupu-sepupu yang lelaki ke kan. Dan anak lelaki pun kita ajar juga menghormati wanita, menjaga batasan pergaulan lah, lebih kurang gitulah. Dan kita kena ajar anak lelaki. Ini satu konsep yang menarik bagi saya lah. Saya amalkan sendiri. Saya cakap dekat diri saya, ada 3 wanita yang dalam hidup saya memang saya akan dengar cakap mereka. 3? 3. Okay. Pertama sekali ibu saya. Memang confirm saya tak lawan lah. Yang kedua isteri saya. Orang kata orang takut bini ke apa. Bukan. Tapi kita hormat. Kita saling melengkapi. Dan satu lagi ni contoh menarik. Wanita dalam GPS tu. Suara perempuan dalam GPS tu. Memang kena ikut. Kalau tak sampai-sampai. Kalau tak ikut memang takkan sampai destinasi yang dituju. Jadi maksudnya kat sini kita ambil konsep GPS tu lah sebagai rangkuman. Konsep GPS tu kita nak ada hala tuju. Kita nak pergi satu tempat. Dan kalau kita masukkan destinasi yang betul, orang akan nasihatkan kita. Kalau kita ni orang yang baik, orang yang betul, bermula dengan diri kita dulu. Mak kita akan nasihatkan kita, isteri kita kata macam wanita dalam GPS lah, turn left, kita pun better turn left lah. Cuba lawan dia kan sesat lah ataupun lewat kan. Jadi maksudnya kalau kita tahu destinasi, insya-Allah perjalanan kita akan seronok. Walaupun corner kiri kanan, undur belakang macam Puan Adwa sebut tadi kan, buat silap minta maaf, tak ada masalah. Tak jatuh pun maruah kita, sebaliknya meningkatkan martabat kita. Jadi tahu destinasi kita apa paling agung. Baru kahwin kan, #tiljannah. Itu destinasi paling agung. Jadi kalau satu family engage, semua nak tiljannah, tak ada masalah. Semua akan ikut dan lelaki perempuan sama saja. Masing-masing ada tanggungjawab, ada menjaga kehormatan diri dan menjaga kehormatan orang lain, insya-Allah aman keluarga dan sama-sama tiljannah. Nawaitunya yang itu kan. Itulah analogi GPS tu. GPS. 3 wanita lah, last tu punya GPS. Sebab tu saya pakai lady, suara perempuan. Tak guna suara lelaki dalam. Okey, baiklah Puan Adwa, di penghujung perbincangan ini kata-kata nasihat kepada para ibu bapa di luar sana supaya mendidik anak-anak ini bermula dari kecil lagi. Jangan tunggu mereka dah dewasa baru kita nak bentuk mereka.
Silakan Puan Adu. Khususnya untuk mendidik anak lelaki sesuai dengan topik kita pada hari ini. Silakan Puan. Okey, baik. Jadi, nak didik anak, okey. Once kita dah tahu kita pregnant dan kita dah tahu jantinanya apa, kita bolehlah startkan amalkan doa-doa yang berkaitan kan. Biasa kita didik anak dia dalam perut kan, sebab kadang-kadang sebenarnya baby ni boleh dengar sebenarnya. Okey, jadi kemudian pesanan saya bukan pesanan lah, macam nasihat sikit kan. Kalau kita perempuan, kita memang nak kahwin kan. Lepas tu dah kahwin, nak jadi parent pula. Jadi kita kena berusahalah sikit untuk laburkan keuangan sikit untuk mempelajari ilmu-ilmu keibu-bapaan. Yang itu yang penting kan, sebab kadang-kadang kita memang dah jadi ibu, memang kita pun ada parent semua, tapi kadang-kadang zaman dah berubah. So kita tak boleh sangatlah ikut apa yang baik pada parent kita ajar dulu, kita boleh ikut. Tapi tak semestinya semua betul lah kan. Jadi kita boleh cubalah laburkan sedikit masa dan laburkan sedikit keuangan sikit untuk kita mempelajari ilmu-ilmu keibu-bapaan yang baru daripada ramailah kan sekarang parenting punya penceramah kan. Kemudian satu lagi, kita nak dapatkan anak yang baik, nak dapatkan anak yang soleh, anak yang solehah, semua tu semuanya bermula daripada diri kita sendiri. Dia bermula pada diri kita dan pasangan kita lah. Itu je lah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Adwa, perkongsian yang cukup jelas untuk kita hari ini dan pastinya memberi manfaat dan sinarlah membuka mata semua para ibu bapa di luar sana. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Encik Zaid Muhammad selaku perunding motivasi dan Puan Adwa Nadirah Jamaluddin selaku tenaga pengajar peribadi yang sudi berkongsi pengalaman sendiri. Encik Zaid juga pengalaman dan juga kajian yang dilakukan. Terima kasih banyak-banyak. Diharapkan pada hari ini kita semua dapat membuka minda kita untuk mula mendidik anak lelaki dan anak perempuan kita lebih baik selepas ini, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, kita nak berehat seketika Hawa. Sekembalinya nanti Hawa akan bersama dengan Amir Mirza dengan lagunya Gravity. Wow, jangan ke mana, kembali lagi selepas ini.